ketika kau jauh daripada aku dikarenakan kekotoran zahirmu, ketika aku zahir pada dirimu dikarenakan kesucian dirimu, ketika tiada dirimu maka akulah yang ada nyata pada dirimu, ketika kau nyata maka aku tiada. Apabila kau nyatakan dirimu di diriku maka kafir jindik yang nyata. Akulah sebenar-benar diri rahasia yang nyata pada diri zahirmu, yang diri zahirmu sudah sentiasa sudah suci sehingga kusaksikan, maka akulah yang nyata pada diri zahirmu, sentiasalah disaksikan. Maka aku sentiasa menyaksikan akan kesucian diri zahirmu. Tanpa aku menyaksikan dirimu maka batallah apa-apa yang kau lakukan, maka batallah apa-apa yang kau amalkan, maka batallah kau menjadi manusia sebenar. Kau bukan manusia, kau haiwan yang nyata. Kulah diri sebenar-benar dirimu yang esa kepada diri rahasia, yang diri rahasiaku esa kepada diri Muhammad, diri rahasia Muhammad esa kepada diri Zat Maha Suci, dipanggil Rasul sebagai af'al diriku. Maka jadilah engkau insan kamil mughammir menuju ghaibullah ma fi inna lillahi ilaihi raji'un. Barakallahu. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Hah? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan, lihat apa yang kau makan, kaji apa yang kau makan, ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau tu. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, syaitan kau. Sampaikan kepada kamu yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tidak baik, kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh, kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بسم الله الظاهر والباطن على شير الله. بسم الله الحق وفي ذاته ذات المحض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله إلا الله الحق وجهك الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليك السر سيره وسير في آنا. يا سلام يا رب العزة، يا سلام يا رب العالمين، يا سلام نبي رحمة للعالمين، آدم أمير المؤمنين آخرات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد من الله من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله بسم الله إنا لله وإنا لله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوجه في حضرة الله وفي مرضة الله في علم يوم القيامة في حواس الحواس وفي حواس الصوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه على شير الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا سلام سلمنا بحق محمد برحمة محمد بهداية محمد بشفاعة إلى يوم القيامة على أمة الصوفية أمة حواس الحواس أمة لا إلى كلمة الله من التشريع والمغرب من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا كريم الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا حق الله. يا سلام يا سيدي محمد رسول الله، يا زحير الله، يا بطين الله، يا شير الله، سير على شير حق الله. يا سلام يا سيدنا شريعة الله، يا سيدي يا سيدنا طريقات الله، يا سيدي يا حقيقة الله على معرفة الله. يا سلام يا سيدنا كلام الله، يا سلام يا سيدنا شهادة الله. يا سيدي يا سيدنا غيب الله في إنا لله إليه راجعون. يا سلام يا سيدنا أسماء الله، يا سلام يا سيدنا أفعال الله، يا سلام يا سيدنا صفات الله، يا سلام يا سيدنا ذات الله، ذات الحق، ذات المحضي، ذات الحق وجهك الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليك يا روح صحابة رسول الله،
wa qarabatu Rasulullah kulluhum ajma'in. Ya salam, ya ruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya salam, ya Sayyidina, ya ruh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya salam, ya ruh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya salam, ya ruh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Salam alayka ya malaikatul mukarramun kulluhum ajma'in. Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil malaikatullah. Ya salam, ya Sayyidina al-ustazina fi Madinatul Munawwarah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi ana Ahmad minallah Muhammad aminallah. Syariati syariat ya Rasulullah. Tarekati tareka Rasulullah. Wal hakikatina hakikat ya Rasulullah. Wa fi ana ma'rifatullah. Kalamina kalamullah. Wa syahadatina syahadatullah. Ghaibi fi al-harami inna lillah illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi inna lillah ilaihi raji'un. Hadza sanatu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamullah wajha wa fi sanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sanat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibn Abi Thalib karamallah wajha Nabi Ali Fatimah binti Asad kullu amin wa ghamin sayam jalim min nurbuh wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawalla musrim. Wa qul jaa al-haq wajhakal batil innal batil kana zahuqa. Inni min Madinatul Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum hawasul hawas, kaum as-sufiyah, wabil khusus engkau yang berakuan, yang mengakui bermurid kepadaku, Ahmad minallah, Muhammad aminallah, akhirat. Engkau yang mengaku berguru kepadaku, wa fi akhir, wallahi wa rusulihi, wal Qur'ani imami, haza sanad Ahmad minallah, Muhammad aminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya abna Adam, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh-sungguh engkau mesti kembali ke diriku kembali. Ya ayyuhallazina amanu, kembali engkau ke amanah aku kembali. Ya abna Adam, inna lillah ilahi ana. Sadaqallahu alazim. Bab kesucian ini bukan hanya di zaman Nabi saja, maksudnya bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja, bukan sekarang ini saja, jauh sebelum itu ya, sudah pun ada ya risalah bab kesucian ini, sebagaimana tadi yang dibacakan ayat-ayat ataupun wahyu-wahyu
yang ada kepada Nabi Muhammad itu dimulai dari surah Iqra. Ya. Lihat, di surah Al-Baqarah itu jauh di atas, jauh sebelum surah Al-Iqra. Di surah Al-Baqarah itu ayat 222 sudah pun di awal dulu lagi, sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya Nabi Isa, sebelum ada Nabi Musa, sebelum ada Nabi Daud, sudah pun dijelaskan, ya, Tuhan itu suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Ini kan surah Al-Baqarah, ini kan dulu sebelum surah-surah yang lainnya. Surah yang kedua bermakna betapa pentingnya kesucian diri itu, betapa perlunya, bahwasanya bab kesucian ini sangat-sangat mustahil, sangat-sangat penting. Dan kaum Samud lagi tadi, ya, dijelaskan di situ, berjayalah orang-orang yang sentiasa, yang berjaya mensucikan dirinya. Dan apabila kebinasaanlah yang datang kepada kaum-kaum yang sudah mempelajari bab kesucian ini, berlari daripada bab kesucian tuh yang dibacakan Nizam tadi itu. Ada tak? Ya, ada Tuan Guru. Ada. Kebinasaanlah kepada kamu yang kamu sudah mensucikan diri kamu, tetapi kamu balik lagi sebagaimana dahulu. Jadi dulu lagi pada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, sebelum, coba berapa tahun itu sudah diajarkan risalah ilmu bab kesucian. Itu Ahmad minallah, Muhammad minallah. Jauh sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud itu sudah ada. Paham ini? Betapa dahulunya risalah rahasia ilmu bab kesucian ini. Boleh tak kau ini buka minda berfikir, surah Al-Baqarah itu surah yang keberapa? Kedua, yang kedua. Bermakna jauh dahulu sudah pun ada. Nah, surah Abasa itu di juz 30. Surah Abasa itu di juz 30. Coba tengok surah Abasa itu di juz berapa itu. Dijelaskan lagi di surah Abasa itu. Adapun surah Al-Maidah itu surah yang ketiga. Abasa surah 80 Tuan Guru. 80. Juznya Oh, juz ke-30. Bermakna itu kepada Nabi Muhammad. Paham ini? Kenapa juz 30 itu kepada Nabi Muhammad, wahyu-wahyu yang di juz 30? Juz 30 itu juz yang terakhir. Nabinya nabi yang terakhir. Paham ini? Ini kalau kalian mau mengetahui risalah rahasia Al-Quran ini. Cobalah kau pikir, mengapa pula Iqra ini ayat yang pertama, surah yang pertama, mengapa dia tidak diletakkan di surah yang pertama? Mengapa Al-Fatihah? Jadi Tuan Guru, yang juz 30 tu keseluruhannya diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah, ya? Bermakna juz 30 bermakna surah yang surah akhir. Surah yang akhir. Nah, Nabi yang terakhir ini siapa? Nabi Muhammad lah. Nah, berapa ribu tahun ini sudah diajarkan. Itu maka guru Ahmad itu yang awal sekali sebelum adanya manusia yang mengaku guru, yang mengaku pandai, yang mengaku mengajar. Ahmad, nah, sebelum Mustafa, sebelum Mahmud, sebelum Muhammad. Minallah. Ahmad minallah. Ini kalau kau paham maknanya, Ahmad minallah, bukan Ahmad bila min. Mana lagi cantik, mana lebih cantik? Ahmad bila min, Ahmad minallah. Kau pilih yang mana? Ahmad minallah. Lebih cantik, lebih jelas, lebih bermakna, lebih konkret. Kalau Ahmad bila min ini apa ini? Jadi satu, jadi bilangan. Ahad itu apa maknanya? Satu. Bilangan. Tak munasabah, tak logik, tak masuk akal. Faham tak ni? Ya Tuan Guru. Faham. Jadi jauh
Oh jauh sebelum ni, jauh ya. Ilmu risalah, ilmu rahasia, ilmu bab kesucian ni jauh sebelum adanya ini, sebelum adanya itu, sebelum adanya kerajaan ini, kerajaan itu. Panjang sangat jawabannya. Tuan, daripada Nanti ke orang bosan kalau diceritakan semua sampai pagi lah. Ya. ini Ahmad min Allah adalah yang sempurna, yang murni, yang cantik, yang konkret. Apakah boleh dihuraikan lagi tentang Ahmad min Allah? Ahmad ini awal, yang terawal, awal sebelum yang awal itu. Semua mencakupi semua. Lah nanti habis masa lah. Buat apa lah ni perkara ni nak dibuka semua ni. Untuk apa korang tahu hal buruk ni? Hai anak cucu Adam. Hai anak cucu Adam. Hai anak cucu Adam. Yang memang tiada. Dikatakan tiada dalam apa-apa jua majlis ilmu dan sebagainya. Dimulakan dengan hai anak cucu Adam. Itulah. Tak ada guru yang berbahasa macam itu. Tak ada. Pergilah kau cari di mana berisalah, di mana kajian-kajian, di mana ustaz-ustaz, ulama-ulama. Tak keluar dari mulut dia tu dah. Tapi yang kau dengar selalu kan, kau tengoklah masa buka di mahdi, itu kan berbeza tu. Spesial dia. Ya abna Adam. Wahai anak cucu Adam, wahai keturunan Adam. Selalu disebutnya, takkan korang tak dengar? Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya itu merujuk kepada Adam di mana itu, Tuan? Anak cucu Adam. Anak cucu Adam ni keturunan Adam, bukan Adam. Ya. Makna Adam ni Esa. Makna Adam ni Esa kepada Muhammad. Adam ni penyata diri Muhammad. Diri Muhammad itu Adam. Adam ni alif, dal, mim. Aku di dalam Muhammad. Aku dalil Muhammad. Adam. Alif, dal, mim. Sebut bunyi Adam. Ya. Tak ada soalan lain kata. Ini warm up dulu. Mula dulu. Kan? Kepada jamaah sekalian, mari kita Soalan yang ringan-ringan lah. Tadi ingat tu ringan-ringan je tadi tu. Okay. Ringan kalau dibawa ke dalam dia dihaluskan. Ya, berat tu. Besar. Assalamualaikum ya Abah Guru. Assalamualaikum ya Allah. Yang pertanyaan saya ini Abah terkait dengan masalah Al-Quran. Tadi ya yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna daripada ayat kitab-kitab sebelumnya. Nah kita ketahui bahwa ada 4 kitab, ada 3 kitab sebelum daripada Al-Quran yang menjadi penyempurna dari kitab itu. Nah tentunya dari kitab sebelumnya tentunya sudah memberikan sebuah pembelajaran kita tentang bab kesucian sebelum Nabi Muhammad. Yang dikatakan tadi bahwa Nabi Muhammad jauh sebelumnya sudah ada namanya bab kesucian jauh sebelumnya, bahkan manusia pun belum ada, sudah ada. Yang dikatakan Ahmad min Allah. Nah kenapa, pertanyaan saya, kenapa Al-Quran itu dikatakan penyempurna dari kitab-kitab semua? Apa sebenarnya yang terkandung dalam penyempurna ini? Ya itu Bapak Guru yang saya ingin ketahui di dalam sebuah bab kesucian yang kita sama-sama amalkan insyaAllah. Baik ya, buka minda, ambil perhatiannya. Ya, boleh jelas, kamu paham rahasia-rahasia yang ada di Al-Quran ini ya. Supaya kamu itu paham, supaya kau mengerti dan supaya kau orang baik.
kalau kau tahu risalah ilmu bab kesucian ini, pasti kau jadi orang baik, pasti kau jadi orang yang beriman, ya. Karena cukup bagus penjelasannya, ya. Semuanya dinalar dan akal, ya, tidak tertolak oleh akal. Dan boleh dibuktikan supaya kau orang paham apa yang selama ini kau pelajari, ya. Baik, lihat di surah Al-Maidah ayat 3, ya, bahwasanya darah itu, ya, babi itu semua bangkai tidak boleh dimakan. Itu di surah Al-Maidah jauh sebelum surah Al-Abasah ayat 24. Nah, di surah Abasah ayat 24 ini sangat jelas, sangat dirinci lagi, sangat detail lagi. Dikatakannya, maka hendaklah manusia itu memperhati makannya. Kami tumbuhkan biji-bijian, kami tumbuhkan buah-buahan, kami hijaukan alam ini, kami hijaukan bumi. Di situ jelas lagi. Inilah yang dikatakan Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad bin Abdullah ini penyempurna semua risalah yang ada di Al-Quran. Coba lihat, ada ayat yang berulang, ya. Contoh Mizam tu, ya, dibacakan di surah Al-A'la yang sampai kepada Nabi Muhammad, itu dijelaskan tuh bahwasanya berjayalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, yang tadi itu surah apa tadi tu, Jam? Surah Asy-Syam, Tuan Guru. Surah Asy-Syam. Sama juga. Ayatnya sama juga. Kan? Berjayalah. Bermakna, ya, Nabi Muhammad pun ada mengajarkan, memerintahkan, menceritakan hal bab kesucian itu, tetapi lebih sempurna. Coba lihat itu di surah Al-An'am. Di situ boleh memakan hewan, binatang, ternak, dihalalkan di situ. Boleh. Nah, itu makanya kaum Nasrani, kaum Majusi, dia makan tuh babi, dia makan itu hewan tuh boleh dimakan. Tetapi ketika Al-Quran itu sudah sempurna, coba lihat di surah Abasa itu. Maka hendaklah manusia, fi'ilnya fi'il amar tuh. Attention, fi'il amar. Maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati, mempelajari, mengingat, membuka. Sangat detail sekali. Maka dia bersumpah. Maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Sesiapa yang tidak kickback dia. Sesiapa yang tidak memperhati makanannya, bermakna bukan manusia. Bukan manusia, Tuan Guru. Nah, terjadilah di sini pengenalan diri rata-rata. Oh, kau orang tak boleh compare macam ini, ya. Kalau Al-Quran aja, ya. Disinilah ada efek daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Begini kalau belajar, ya. Nah, apa yang dikatakan man arafa nafsahu? Man arafa nafsahu, man araf nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Cobalah kau elok-elok kau buka ini. Siapa kenal diri rata-rata? Kenal diri Tuhannya. Mengenal diri saja, mengetahui diri saja, kau boleh kenal diri Tuhan kamu. Arafa rabbahu, arafa rabbahu fasada jasa. Tak habis. Maknanya kenal saja belum habis. Sebab di situ man arafa nafsahu. Man arafa nafsahu. Siapa kenal diri rata-rata, kenal diri Tuhannya. Ada lagi tak ayat tu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri Tuhan, itu baru kenal. Makanya gugurlah ilmu makrifat itu. Dari sini saja maknanya makrifat itu belum selesai. Kau tengoklah ayat tu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah kenal Tuhan, belum selesai. Makrifat ni kan kenal. Ya, tapi tidak dikenal lagi. Itu maksudnya, Tuan. Arafa rabbahu, masih ada lagi tu kan? Derajat, ya. Kalau dia orang paham ayat ni, ketika kau berada di makrifat, belum lagi selesai. Makrifat ni kan kenal. Ya, Tuan Guru. Arafa rabbahu, kenal Tuhan tu, kenal Tuhan kamu, pasal dan jasad. Double jasad, binasa jasad. Itu makanya pernah aku sampaikan, kau kenal belum sampai ke Tuhan.
belum jumpa Tuhan, belum menyaksikan Tuhan, belum disaksikan Tuhan, dan belum kembali ke diri Zat Maha Suci. Asma, af'al, sifat, Zat. Diri rahasia esa kepada diri Zat. Itulah bab kesucian ini menggugurkan ilmu atau kaidah ma'rifat. Ini buktinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Kenal itu fasada jasad. Apabila kenal Tuhan kamu, fasada jasad. Bila kau kenal Tuhanmu, fasada jasad. Yang dimaksud kenal ini macam mana? One way kah? Bukan, two way. Kenal dan dikenal. Mengenal dan dikenal. Itu makanya kaidah makrifat ini gugur. Dari man arafa nafsahu saja dibuka syariat, tarekat, hakikat, marifat, habis semua itu. Sampai kau lagi daripada hadis qudsi ini. Wis. Udahlah, itu panjang sangat buat apa? Kita tunggu aja dulu. Iyalah, pendek-pendek aja. Kalau panjang sangat nanti kau orang bosan. Lagi menunggu tu, menungkat dagu tu. Ya Haji, nanti terbuka sampai ke diri razia. Tak nyaman lah, cepat sangat habis ilmu ni. Pak, kenapa aku bagi tahu engkau ni? Satu masa engkau ni mesti debat dengan orang-orang makrifat. Boleh jelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri kamu rata-rata, kenal Tuhan kamu yang nyata. Itu kenal. Ingat tu, arafa rabbahu kan masih ada lagi tu. Bermakna makrifat ni belum selesai. Dari situ kau menjelaskannya. Kalau ayat tu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu habis, bermakna kedudukan tertinggi ilmu makrifat. Ya. Tapi ingat tu, arafa rabbahu fasada jasad, kata dia. Ya. Di situ menunjukkan two way juga. Tapi kaum makrifat ni kan dah tinggi sangat. Dah nak tengok Tuhan, dah nak jumpa Tuhan, dah menyaksikan Tuhan. Kan macam itu sekarang ni. Dia tak tahu baca. Dipotongnya ayat tu. Kenal. Bukan jumpa Tuhan. Kenal. Belum tentu dikenal. Kenal. Mengapa pula kau jadi yang dikenal? Kenal. Tuhan tak kenal kau. Kenal. Kau tidak pernah suci. Maka siapa yang kau kenal? Kenal. Siapa yang kau kenal? Dan siapa yang mengenal kau? Dahlah, panjang-panjang sangat. Dia semakin lama tu semakin nyaman dia. Tahu tak kenapa aku jelaskan macam ni? Aku tengok buku ni. Tunjuk kitab kan? Iya, kan tak tengok kitab. Kalau tak mana boleh macam itu kan? Kalau tengok kitab dia kan laju aja kan, betul tak? Macam guru-guru kau tu mesti ada kitab dia kan? Ya. Tapi ini kitab sudah dalam dia apa lagi. Guru, nak tengok kitabnya sikit boleh? Orang tak nampak kitabnya, susah nak dijelaskan. Perwujudan diri Muhammad itu, ya, daripada rahasia diri Zat Maha Suci. Wujudnya, zahirnya diri Zat Maha Suci itu di diri rahasia Muhammad. Nah, kenapa untuk mendapatkan darah yang suci itu, Maria, bukan senang. Nah, itulah makanya di surah Al-Baqarah itu senantiasa, ya. Ya, Maria, senantiasa. Nah, apabila tuntutan suci ini, Maria, ini mesti ada saksinya, Maria, karena di sini tuntutan. Nah, kan mesti diajarkan kesucian ini. Dia bentuknya risalah. Kesucian ini bentuknya risalah. Tak akan jumpa, tak akan dapat. Kerana mesti diajarkan. Mesti diajarkan, Maria. Jadi kita mesti selalu dekat dengan Ahmad bin Allah, Muhammad Aminullah. Esa lah, Maria. Esa. Bukan dekat. Bukan dekat. Kalau dekat tu boleh tercedera lagi. Macam lihat itu di surah Kaf ayat
ayat 16 tu. Di surat Kaf ayat 16 tu. Terlebih dekat. Bukan dekat, terlebih dekat. Itu dikatakan Isa. Di surat Kaf ayat 16 tu. Itu makanya guru mengajarkan bagaimana sentiasa sudah suci. Sudah sentiasa sudah suci. Sudah sentiasa bermakna you tidak lagi melakukan hal-hal kebersihan, hal-hal kesucian. Ini yang dikatakan sudah sentiasa sudah suci. Kalau you masih berjalan, you masih tengah membersihkan, you tengah lagi bersuci, itu you belum suci. Sudah. Yang dikatakan itu you tidak mensucikan lagi. You sudah tidak lagi mensucikan. Ini dikatakan sudah sentiasa sudah suci. Tidak ada lagi pekerjaan menyucikan. Kalau you sedang lagi ketika masih lagi di tarekat, itu masih lagi di perjalanan. You belum sampai lagi di destination. Ini sentiasa suci. Ingat, sentiasa suci. Ini masih berjalan. Yang dikatakan sudah sentiasa sudah suci. Sudah suci. Ya, dia nak yang ini, Maria. Ya, 4 kali. Satu untuk diri zahir, 4 kali satu untuk diri batin, 4 kali satu untuk diri sebenar-benar diri atau diri sejati, 1 kali 4 untuk diri rahasia. Alamak, terbuka lah ini, Maria. Ngapalah kau tanya ini, Maria? satu. Alah, coba yang lain lagi tanya lah, yang lain. Betul lah, semua orang tahu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maria. Bagus. Kau untuk Cip, kau tak ingatkan lah, Cip. Ini bab yang lain. Satu lagi Maria ni. Tak, jangan itu, Maria. Itu you laksanakan yang satu saja dulu, ya. Assalamualaikum ya Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Hera. Assalamualaikum ya Tuan Raza. Assalamualaikum kepada seluruh jamaah FCC yang hadir pada malam hari ini. Saya kembali ke surah Asams Matahari. Di situ dikatakan demi matahari dan sinar pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta pengamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan. Ini 7 kali dia bersumpah diri rahasia. Saya ingin tanya, apa makna apabila kau sudah melaksanakannya itu, sempurnalah sampai ke 7 turunan kamu. Itu sumpah kepada diri kamu sampai ke 7 turunan kamu. Ya. Itu kan 7 tuh. Begitulah tingkatan nafsu itu. Begitulah 7 tingkatan ilmu. Kau sudah melaksanakan kesemuanya. Tapi pelan-lahan. Matahari dan sinarnya itu matahari dan sinarnya, bulan dan bumi dan hamparannya. Itu cahaya diri kamu. Itu cahaya diri matahari kamu. Matahari itu hati kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak Arif, ya, sama-sama Pak Arif. Ya Tuan. Continuously. Continuously. Ya. Jadi barulah dia langkah, tak mati buah pukul terus saja bergerak. Buah pukul malam ni. Ya. Jadi kepada jemaah sekalian yang biasa bersama-sama dengan kita terus. Tuan Haji Hussein cantik, terus Tuan Haji. Terima kasih Chief. Assalamualaikum. Ya Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Akhirah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sekian ahli yang hadir pada live FCC ini. Tuan Guru, dapat Tuan Guru jelaskan dalam hadis kursi fasad al-jasad tadi? Fasad al-jasad ni dalam keesaan jasad. Fasad al-jasad ni satu jasad meliputi, sudah pun meliputi. Fasad al-jasad itu sudah pun meliputi diri yang zahir. Fasad al-jasad ni
telah pun meliputi diri rahasia pada diri yang zahir, sehingga diri yang zahir ni sudah bercahaya, sudah. Adakah yang dinamakan raib? Ya, Guru. Raib itu satu bab lagi, Tuan Haji. Raib itu ini kenal. Fasada jasad itu akhir daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia fasada jasad, dapat fasada jasad sebagaimana yang dijelaskan di surah Fusilat 54 tu. Ayat yang last sekali. Itu bab makrifat itu. Itu kedudukannya makrifat. Man arafa nafsahu. Maksud fasadal jasad tu binasa jasad. Oh, bukan binasa. Itu yang saya nak. Binasa tu kaum awam tu, kaum syariat. Kenal Tuhan mana pula binasa? Tak logik lah. Kenal dengan agung saja kita tak binasa, lagi kenal Tuhan. Binasa ni kan rosak, binasa ni kan cedera, binasa ni kan hancur. Maksud dia fasadal jasad tadi tu dalam bab penyucian ni, maknanya dia diliputi cahaya. Assalamualaikum, Tuan Guru. Ya, teruskan Bu. Itu. Kita mau bertanyakan tentang saksi menyaksi. Apabila tubuh zahir batin sudah esa dan sudah senantiasa suci dan sudah suci, sehingga tubuh batin meliputi tubuh zahir dan telah disaksikan oleh diri rahasia dan diri sirul atau diri sirullah, dan telah disaksikan diri zat yang maha suci, apakah itu telah tegak syahadat pada diri hingga dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Mohon penjelasannya, Guru. Itu dibaca ke tu? Bu, itu tadi dibaca ke ataupun memang kefahaman itu? Keluarnya kata-kata itu atas kefahaman yang sudah ada atau sudah dicorekkan atau dituliskan kemudian dibaca begitu tadi. Bu, mana ibu tadi? Siapa nama ibu tadi? Pak Sudin ada dengan dia ke? Bukan dibaca ya, Bu? Bukan dibaca. Tidak dibaca ya, tetapi terus saja tadi itu, bukan merujuk kepada apa-apa tulisan ataupun catatan, bukan ya, Bu? Insya Allah dari diri yang sebenar-benar diri. Itulah. Oh, atas kefahaman. Okey, itu dia Tuan Guru. Kalau ikut ke apa yang dinyatakan di situ, dia tidak membaca katanya. Perempuan pula yang laju macam itu. Itulah. Aduh. Itulah kadang-kadang ini. Tengoklah Zik. Boleh dijelaskannya macam itu. Tengoklah tu. Dengan confident. Aduh. Saya kan tadi ingat dia baca-baca surat saya. Mohon dijelaskan, Guru, apa memang sudah benar yang saya pahami ini atau belum? Mohon dijelaskan. Itu tegaknya syahadat ya. Belum innalillah. Itu tegaknya syahadat. Itu saksi dan sudah disaksikan. Nah, nanti jangan lupa ya. Sudah disaksikan. Tadi yang kurang itu sudah disaksikan. Tadi tak ada ayat tu. Kan dulu kan bab kesucian ini kan belajar kan. Tadi tak ada di situ saksi awal, tadi tak ada. Tanpa adanya saksi awal, saksi akhir itu tidak mau. Saksi akhir itu minta saksi awal ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Insya Allah Guru sudah disaksikan saksi awal. Ya, itu tegaknya syahadat. Diri zahir rata-rata ya sama-sama esa diri batin atau menyaksikan diri batin, sehingga disaksikan oleh diri sebenar-benar diri yang esa kepada diri rahasia, maka disaksikan oleh diri rahasia. Diri rahasia esa kepada diri zat maha suci. Inilah saksi menyaksi. Bagus ya. Nanti baguskan lagi ya. Terima kasih Ayah Guru. Ya, ini semua Cip, mesti semua boleh sampaikan macam itu Cip. Mesti semua sekali. Ya, betul Pak. Itu kepahaman itu. Kalau sudah berpegang, kalau sudah pegang itu tak akan boleh lari lagi, karena dia dah pegang terus sampai bila-bila masa pun itu. Nah, lepas tu zazamkanlah pada diri itu. Ikat kuat-kuat pada diri surah Al-Baqarah itu, kemana-mana tu sentiasalah ingat Al-Baqarah 2222 itu.
Ya. Itu kalau kau pegang itu kuat-kuat, sentiasa kau ingat. Baik. Sebab di situ yang menjadi panduan dan juga ya kunci yang membawa kita terus berada di landasan itu, kan? Itu maksudnya. Mesti dari kepahaman, bukan hafalan. Ya. Mesti paham. Ya. Kalau kepahaman nih, dia boleh uraikan ayat tuh dari kepahaman. Ya. Kalau dia hafal, itu dia tak pakai, dia tak guna. Ya. Aku nak tuh dia paham, dia paham. Kau paham tak? Ya, Dia laksanakan paham. betul-betul. Ya. Dia mengerti, dia paham, dia boleh uraikan dulu. Macam itu je. Ya, betul. Jadi itu dia berbeza, hafalan dengan kefahaman. Assalamualaikum Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Akhirat. Assalamualaikum ya Tuan Razak. Assalamualaikum ahli jemaah. Saya ada satu pertanyaan yang rendah-rendah aja. Tak apa Bang Hashim. Bagus Bang Hashim. Malam ini merupakan bonus bagi saya sebagai host selama ini. Ya, saya menunggu, punya tunggu, akhirnya malam ini gugur daripada Bang Hashim. Silakan Bang Hashim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku terbahagi kepada 73 mazhab. Ya. Kesemuanya masuk neraka. Hanya yang ada aku dan sahabat-sahabat aku. Itu saja Tuan Guru. Pertanyaan dia macam mana tu, Bang Hashim? Nak ditanyakan tentang apa tu? Daripada hadis yang Abang sampaikan tadi tu, yang nak ditanya tu apa? Itulah, kesemuanya masuk neraka. Okay. Yang tak masuk dia tadi, dia yang ada aku dan sahabat-sahabat aku. Baik, yang nak ditanya, yang ada aku tu siapa? Itu maksudnya. Itu maksudnya Rasul tadi lah, Muhammad. Nak tanya itu apa? Siapa yang selamat ke apa ke? Nak tanya apa tu? Ini cantik. Inilah yang tak masuk neraka lah. Siapa tu yang lain tak tu masuk? semua masuk. Jadi pertanyaannya situ, siapa yang tak masuk tu? Begitu? Yang ada tu tadi lah yang yang Nabi dia tadi dan sahabat-sahabat dia. Yang lain, kalau kita ni tadi mengikut yang macam ahli suci ni tadi, mengikut sunnah Nabi dia tadi, kita hijab kita ke situ ni kan, tak masuk lah. Suci. Yang lain semua masuk neraka. Minta panjangkan lagi pada guru. Itu dia. Kan boleh tu. Aduh, Masih kenapa lah dari dulu tak berbunyi. Terima kasih banyak-banyak Masih Ya, sama-sama. Baik Tuan Guru, itu dia daripada Tuan Hashim kita yang berkedudukan di Kelang. Semuanya masuk surga je. Bukan semuanya ke neraka. Semuanya masuk surga. Umat Nabi mana ada yang masuk neraka? Ada pun masuk neraka tu sekejap aja, bukan lama. Itu kan umat. 73 golongan ni esok perginya ke surga semua. Tak macam itu menjelaskan. Mana ada umat Nabi Muhammad ni yang lama-lama di neraka? Terbagi 73 golongan tu, beratulah dia. Maksudnya nombor 1 sampai ke nombor 73. Yang 73 tu last time lah baru ke surga. Okey. Ikut apa nama susunan tu. Okey. Begitu maksudnya. Jadi 73 golongan tu, satu tu yang ke surga, yang di belakang tu semua ke surga juga. Tapi melalui fase-fase lah, melalui perjalanan lah macam itu. Begitu tafsirnya. Bukan yang satu ke surga, yang lainnya ke neraka, bukan. Okey, akan sedap. Last mesti ke surga semua. Sebab umat Nabi Muhammad. Kalau dikatakan umat Nabi Muhammad akhirnya ke mesti surga. Mesti. Tak payah pun kita apa-apa, kita cakap saja sudah ke surga tu perginya tu, selamat tu. Tapi beratulah
Maknanya bukan terus lah, bukan terus. Bukan. Dia kena lalui juga, kena singgah dulu. Ya, betul. Kena singgah ke itu Yang dulu. macam yang dicakap Taslim tu, yang lalu jembatan Taslim tu, yang 3,000 tahun tu, macam itu lah. Itu. Ingat tak perkara jembatan Taslim? Ingat. Itulah. Itu yang 72 lalu situlah. Okey. Yusin, sambung lagi. Cantik macam inilah. Assalamualaikum guruku. Assalamualaikum Cik Razak. Ya, waalaikumsalam. Sambung sikit ayat ni. Banyak pun boleh. Silakan. Jadi kita golongan VVIP ni kena beratur lagi ke? Mana ada beratur, tak melalui mati mana ada beratur. Yang beratur tu, yang 72 tu lah. Semua pergi ke surga, percayalah. Semua syafaat Rasulullah tu sampai 73 golongan. 73 golongan ni ada kursi semua, ada seat dia semua. Bahtera ni kan ada 73. Buktikanlah nanti bahtera kau orang ni Ahmad minallah, Muhammad aminallah. Nanti kau orang buktikan. Ada tak yang lain tu pakai nama ni? Yang bagi syafaat ni siapa? Muhammad tak? Iya. Mengapa kau ikut yang lain? Cip, maka berbagi nahoda dan anak kapalnya berlayar menuju hati. Tapi ada tapi juga tu. Sampaikanlah berita gembira tu. Sampaikanlah berita gembira tu. Sesungguhnya telah datang yang membawa perkabaran yang mengembirakan. Ikutilah, taatlah. Janganlah keluar daripada Al-Quran dan sunnahku, katanya. Sentiasa dia mengajarkan yang baik. Sentiasa dia mengajarkan. Bukalah surah Al-A'lan. Assalamualaikum. Ya, Maria. Assalamualaikum Kapten dan jemaah yang dihormati. Bagi mereka yang mengatakan yang Nabi Muhammad wafat, mereka dapat ke syafaat Nabi? Masih dapat? Itu bukan Islam. Kalau dia mendustai Nabi, dia tak faham, dia tak mengerti. Jadi, kalau dia faham, dia mengerti, dia tak cakap macam itu. Kerana ketidakpahaman dia. Jadi mereka tak dapat syafaat Nabi lah kan? Dapat tu, tapi kadarnya tu ikut baju dia lah. Kalau dia guna baju kesucian, full lah. Dia ikut size baju yang dia punya tu. Thank you. God bless you. Okay, thank you Mariam. Itu Mariam dimasukkan lagi sikit. Macam itu. Jadi tak putus. Mudah-mudahan dia orang diam tu, Cip. Mudah-mudahan dia orang diam tu, dia orang faham. Itu ajalah. Aku dalam kerisauan tu itu aja. Assalamualaikum, Cip. Assalamualaikum ya Ahmad minallah, Muhammad aminullah. Assalamualaikum ya jemaah sekalian. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya guru, guru memberi penjelasan terperinci tentang Ahmad saksi dirahsiakan, Muhammad merahsiakan. Itulah keesahan. Itulah keesahan. Mesti esa lah. Ahmad dirahsiakan tu tak wujud. Yang wujud tu Muhammad. Yang sempurna wujud tu Muhammad. Ahmad itu dirahsiakan tu tak ada wujudnya. Wujudnya Ahmad itu di Muhammad. Makanya dia yang menyempurnakan dan dialah yang menyaksikan. Inilah yang esa ke diri Zat Maha Suci. Itu makanya Muhammad Rabbul Alamin, bukan Ahmad Rabbul Alamin. Dengar tak masa mukadimah tu? Assalamualaikum ya Rabbul Izzati wa Muhammad Rabbul Alamin, bukan Ahmad Rabbul Alamin. Tak boleh. Itu makanya dia dirahsiakan, Muhammad yang merahsiakan. Jadi Ahmad itu nyata pada Muhammad. Saksi itu dengan yang menyaksikan kan satu rata-rata. Barulah menyaksikan Muhammad itu. Ya, paham guru. Terima kasih guru. Itu hari guru ada jelaskan, tapi mungkin saya dah lupa ya. Kita tak boleh stop dekat Mutmainah kerana itu kedudukan tenang saja kan. Jadi we have to carry on to Kamil ya. Ya, mestilah sampai situ.
Orang-orang hawasul hawas tu sampai kamilah. Bukan mutmainah. Mutmainah tu kena panggil tu. Mutmainah kan mutmainah tu kena panggil tu. Dipanggil tu. Jadi bagusnya kalau Kamilah, sempurna. Sempurna. Sempurna, suci dan murni sempurna. Bila-bila masa saja dia tak kena panggil. Mutmainah kena panggil tu. Di situ juga kedudukan innalillahi ilahi rajiun lagi ke belum lagi Tuan? Mutmainah belum lah. Innalillah ni balik sendiri. Orang yang kena panggil ni dia tak tahu balik, dia tak faham. Dalam kedudukan orang yang kena panggil ni macam mana? Dia tak tahu. Itu pasal dia beritahu. Begitu. Jadi dalam kedudukan itu boleh nego lagi ke tidak? Sucikan lagi lah terus. Sampai putih. Mutmainah tu masih ada color lagi tu. Dia belum murni lagi tu kan? Belum lah. Masih kena panggil. Jadi maksudnya masih belum kembali ya mutmainah. Kena panggil mana kembali? Kena panggil balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Tu kan dipanggil tu. Kan dipanggil kembali untuk kembali. Ya sama lah tu. Tapi masih ada panggilan. Masih ada panggil. Masih ada call. Jangan ada call. Bahaya. Mutmainah itu ya jiwa yang tenang. Dah bagus lah tu. Bagus. Amal dia baik. Tak buat jahat. Baik. Dia tak ada maksiat. Dia baik. Tapi tak suci buat apa? Kan banyak orang buat baik. Bukan kemuncak lagi lah Maria. Jauh lagi. Bukan peak jauh lagi belum sampai. Bukan peak point tu. Tapi berpulang lah. Kalau korang nak sampai mutmainah saja. Kalau hukum jatuh di mutmainah tu jatuh hukum lah tu. Yelah, at that point aja kan. Tak boleh buat apa-apa. So you will still try to be as suci as possible sampai Mardiyah Kamila lah. Mardiyah tu pun dah cantik lah. Mardiyah pun dah bagus lah tu, sudah melampaui mutmainah. Tapi bukan mutmainah itu bukan celaka, tidak. Cantik, sudah bagus tu, mutmainah tu sudah bagus. Kepastian tu sudah ada. Yang tiga ni yang ke neraka ni. Amarah, lawamah, malhamah. Oh itu. So untuk jadi kayu hati. Jadi untuk Madya Radiyah Kamila tu kita senantiasa suci beramal baik lah. Ya. Kamila mana ada buat baik lagi, mana ada buat suci lagi. Sudah sentiasa sudah suci, itu orang tak buat suci. Dah sudah. Kalau masih buat suci itu di bawah Kamila. Ya. Dah tamat mana ada belajar lagi. Itulah Kamila. Tadi guru cakap apa? Bila masa boleh pergi, kata guru. Itulah Kamila. Bila masa je dia tak takut lagi kiamat tu. Bila masa dia nak pergi, dia pergi. Itu yang dia tak takut tu, bila masa dia boleh balik, dia tahu jalan. Colorless, dah tak ada warna. Madya and Radiyah? Itu belum lagi. Yang last sekali tu. Kamilah. Susah tak? Kamilah tu Esa. Mardiyah. Kan belum Allah tu di belakangnya tu. Mardiyah. Belum lagi. Radiyah. Belum lagi tu. Kalau Allah di belakangnya, itu kan Allah di belakangnya tu. Susah tak guru? Martabat Kamila. Mana nak jawab ni? Maksud dia nak sampai ke situ tu. Maksudnya. Maria. Ya. Belajar ya. Yang ajarkan tu di kedudukan tu nak. You belajar matematik. Yang tunjuk ajar you matematik tu, dia pegang tak matematik tu? Sure lah. Ahmad bin Allah, Muhammad bin Allah. Baik. Yang mengajarkan bab kesucian. Yang mengajarkan bab kesucian ni, yang mengajak
belajar bab kesucian ni, yang mengajarkan bab kesucian ni macam mana? Itu Ahmad bin Allah, Muhammad Aminullah, dan tentulah kamilah. Yang murid-murid ni. Kalau dia boleh tunjuk aja, kalau dia boleh tunjuk aja sampai tahap innalillah, yang mengajarkan ni macam mana? Yang mengajar guru dah tentulah. Kamilah. Jadi dia nak tanya lagi tadi tu. Itu guru, murid-murid macam mana? Quite difficult anak. Maria. Ya. Belum lagi you tamat, belum lagi you sampai. Guru sudah bagi garanti. Guru sudah bagi awal lagi. Itu bermakna tanggung jawab. Itu bermakna guru bertanggung jawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi guru dari awal sampai akhir, ketika disebutkan jawabul jawab, ketika sumpah itu dibuka, murid ni sudah pun dipertanggungjawabkan, tak boleh lepas, kecuali si murid ini berlari daripadanya, baru boleh lepas. Selagi murid ni berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang kesucian ini, dia pegang terus, itu tidak akan pernah lepas, Maria. Janji you ada di dalam bahtera itu. Kalau you di luar bahtera itu, lepaslah. Murid-murid ini tak boleh berlepas dari guru. Guru boleh lepaskan murid. Dulu kan mak you boleh lepaskan you mana boleh berlepas dengan mak. Tapi kalau misalnya murid tu dia apa tu, as what has happened, tapi they come back again. Tak boleh, Maria. Tak boleh, Maria. Oh, tak boleh. Tak boleh, Maria. Oh, habis, Maria. Oh, tak boleh diampunkan ya? Tak boleh terima lagi ya? Dia bukan Tuhan. Manusia? Bukan manusia. Gitu. Oh, I see. Kalau dah keluar forever. Oh, tak ada ampun, Maria. Oh. Habis. Masya Allah. Habis ya? Sayangnya. Tak ada, Maria. Tak ada keluar masuk tu, tak ada. Dia tak boleh mengampunkan. Dia tidak boleh memaafkan. Bukan Tuhan. Lagi bagus lu buat salah dengan Tuhan lah, Maria. Maha pengampun. Ya. Apa bezanya makhluk, manusia, insan? Ya, yang dimuliakan Tuan Guru, begitulah pertanyaan yang diangkat oleh Puan Maria dari Singapura. Apakah perbezaan yang dikatakan makhluk, manusia dan insan? Begitu. Maksud perkataan makhluk itu, bahasa makhluk itu hidup. Perkataan makhluk itu hidup, makan, minum, berkahwin, beranak, diberanakkan. Itu maksud makhluk. Translate Malay, makhluk is makan, minum, hidup, bernapas, bergerak, berkata, berbicara, berbunyi. Itu makhluk. Manusia bezanya dengan akal. Makhluk and manusia, human, bezanya berakal. Manusia maknanya translate by Arab, bunyi Arab, insan. Arab, insan ya? Malay, manusia. Malay, manusia. Ya. Jadi makhluk yang berakal tu manusia lah. Iyalah. Makhluk yang berakal itu dipanggil manusia. Kalau tak berakal tu seperti binatang tu makhluk lah. Mungkin lah. Ya, yang boleh berfikir itu. Seburuk-buruknya haiwan itu, seburuk-buruknya binatang itu manusia yang tidak berakal. Seburuk-buruknya haiwan, manusia yang tiada berakal. Otak ada, akal. Jadi guru cakap seburuk-buruk haiwan ialah manusia tak berakal. Tapi manusia berakal lebih teruk daripada haiwan. Manusia yang tiada berakal lebih teruk daripada haiwan. Iya, lebih bawah lagi. Seburuk-buruknya, the worst of haiwan. Yes. Worst and the worst of haiwan is manusia yang tak berakal. Iya. Tak berfikir lah. Correct. Tidak mau guna mindanya. Tidak terbuka mindanya. Tak ada akalnya. Tak pandai membawa akalnya. Tak pandai guna akalnya. Itu haiwan yang nyata. Lagi bawah daripada haiwan.
Tak berfikir. Bukan yang bodoh ya guru ya. Yang tak tahu. Bukan, kalau bodoh ada akal boleh pandai. Dia ada akal tapi dia tak guna. Pura-pura tak berakal. Itu yang berbahaya Maria. Pura-pura tak tahu. Pura-pura bodoh. Buat bodoh aja. Buat bodoh je lah. Pura-pura. Itulah manusia pendusta. Dia tahu tapi dia pura-pura tak tahu. Itu yang berbahaya Maria. Lagi tahu, lagi dia tak buat. Munafik, fasik, kafir jindik. Dia dah tahu, dia tak buat. Ini yang sangat berbahaya. Kalau dia tak tahu, dia tak buat, jahil, tak bodoh. Dia dah tahu, dia tak buat. Fasik, munafik. Munafik. Itu adanya di manusia. Bukan syirik ya? Oh, syirik lain lagi. Itu bab lain bab itu. Syirik bab lain. Syirik boleh jadi dia bodoh, dia jahil. Oh. Ini dia dah tahu, tak buat, fasik. Kalau syirik boleh jadi dia jahil, tak tahu. Fasik dah tahu, tak buat. Dia dengar aja, dia buat tak tahu je, buat bodoh aja. Dia dah tahu, dia dah dengar, dia dah faham, tahu dia ancamannya, perkaranya, hukumnya, dia dah tahu tapi tak buat. Itu dipanggil seburuk-buruknya hewan tak guna akal. Itulah dia. Bukan orang bodoh. Orang bodoh masih ada ampun lagi. Dah tahu, dah dipahamkan, dah dibuka, tak buat. Itu dipanggil buat bodoh. Dia dah tahu. 3 poin dia kena tu. 3 poin terus dia kena. Kalau dia bodoh, itu tak ada dakwah. Tak ada pertanyaan, tak ada persoalan esok. Kalau you bodoh, tak ada ditanya esok dah. Itu lagi senang kita ni bodoh. Lagi bagus kita ni bodoh. Apa makna bodoh? Jahil, tak tahu. Di kemudian hari, tak ada disoal. Kan senang. Kenapa dia jahil? Seperti mereka yang tinggal dalam jungle tak keluar-keluar ya, guru? Iyalah, macam haiwan lah. Macam binatang. Itu makanya esok tak ada soalan, tak ada dakwah esok. Nyaman kan? Tak ada dakwah, tak ada soal, tak ada tanya pun esok tu. Kan nyaman, senang kan? Esok di kemudian hari, selepas hari kiamat, kita tak ditanya, tak ada soal. Nyaman tak? Kalau belajar bab kesucian, banyak soalannya, banyak dakwahnya esok. Kalau kita bodoh, buat bodoh aja tak tahu, kita esok tak disoal. Tak ada. Terus saja masuk. Tak ada tanya pun. Engkau ni siapa ke, man Rabbuka, tak ada tanya tu. Terus saja masuk. Nyaman kan? Tadi guru cakap 3 poin ya? Oh iya. Kalau dah tahu, buat bodoh, fasik, itu 3 poin dia kena. So apa 3 poin tu? Fasik, munafik, kafir jindik. Fasik, munafik. Ingkar. Dia kena ingkar. Mengingkari. Itu makanya lagi bagus tak payah masuk bab kesucian ni. Tak payah belajar bab kesucian. Sebab kena dakwah. Kalau kita tak belajar bab kesucian ni, tak ada soalan, tak ada dakwah Maria. Terus saja masuk. Tak ditanya lagi apa-apa, tak ada soal. Direct masuk lah. Masuk mana ni? Masuk tempat tu lah yang golongan yang tak tahu tu lah, golongan yang bodoh. Masuk itu yang ada itu, yang banyak api tu. Lah. Mungkin lah. 7 kaki dalam tuanku. Masuk swimming pool. Tapi kan senang, tak ada soalan kan. Tak tanya pun. Kalau bab kesucian ni, kena dakwah esok. Kena soal. Tu makanya kita ni belajar. Mesti tahu macam mana nak jawab. Macam mana nak maintain. Macam mana kita nak kawal. Semua belajar. Sampai kita ni selamat. Sehingga tak ada lagi yang kita ni boleh didakwah. Kalau kita buat bodoh aja, tak ada soalan, tak ada dakwah. Terus saja masuk. Ibarat masuk jalan tol tu, dia tak touch and go. Dia tak touch dekat tu yang screen tu. Dia terus saja masuk. No permission. So dalam bab kesucian ni akan didakwa, akan disoal, dan kalau kita tak sampai taraf 7 tu, kamil tu macam mana tu? Kalau manusia ni gagal lah kita. Tak dapat lah kita maknanya. Belajar bab kesucian ni sampai suci lah. Sampai sebenar-benar suci lah. Sampai semurni-murninya suci. Sampai tahap kamil lah kan? Iya. You makan sampai habis lah. Yes. Sampai selesai kan?
Yes. Kenapa belajar bab kesucian tak macam itu? Makan sampai selesai, kan? Mandi sampai selesai, kan? Betul tak? Ya. Bikin baju sampai bagus, kan? Semuanya sampai, kan? Semuanya sampai matlamat. Belajar bab kesucian separuh aja, kan? Lari, masuk, lari. Masuk, tak tahan, lari. Kalau makan, kenapa tu? Kerana dia tidak pentingkan, dia tidak memerlukan apa makna bab kesucian ini. Yang banyak tu ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan saja. Dia tak tahu apa ini bab kesucian. Dia tidak perlukan bab suci ini. Sebab dia tak tahu Allah suka yang suci. Allah suka yang sentiasa suci. Dia tak faham itu maknanya. Tu yang dia masuk bab kesucian, keluar lagi. Tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu, buat bodoh. Itu. Jadi kita mesti dalam bab kesucian, kita mesti sampai habis. Sampai dapat the position of kamil. Sampai sebenar-benarnya suci lah. Sampai semurni-murninya suci. Macam makan tadi. Makan sampai habis tak? Sampai tamat tak? Itu. Ikut kesungguhan kita, keupayaan kita, Guru, kan? Tak boleh. Mana boleh mana boleh ikut you. That's the best that we can do. Ikut sistem bab kesucian lah. Kalau ikut masing-masing mana jadi. Satu nak separuh, satu nak setengah, satu nak suku, satu nak penuh. Ikut sistem lah. Macam si Hadi dulu belajar. Hadi dulu belajar dia ikut sistem. Sehingga guru dia sayang dengan dia. Kena marah, kena macam-macam pun. Dia senyap aja, janji dia dapat katanya. Macam si Hadi tu ya. Teruk sangat dulu Maria. Kesian aku tengok dia. Kena marah, kena maki hamun. Aku suruh dia makan kelapa. Aku suruh dia makan ini. Aku suruh tolak ini. Aku suruh jaga ini. Dia taat. Tu guru sayang dengan dia. H-A-D-I. Berapa tahun lah Hadi belajar? 13 tahun. Setelah 13 tahun ada masa diam. Tak boleh belajar. Ya, 10 tahun. Another 10 years. Ya. Kena buat dulu. Kena buktikan dulu. Kena duduk pada apa-apa yang dia belajar tu. Nampak dulu. Nyata dulu apa-apa yang dia belajar. Baru boleh buka. Jadi bukti apa yang nak? Sampai ke tahap Esa. Kalau sudah Esa tak ada bukti lagi. Tak nak bukti lagi. Orang yang minta bukti itu, orang itu belum yakin. Apabila keyakinan itu sudah putus, tidak lagi meminta bukti. Seseorang yang minta bukti itu sebab tidak ada keyakinannya. Sehingga dia minta dibuktikan. Itu orang belum yakin. Itu makanya kalau belajar, kuatkan dulu keyakinan. Apa yang kita cari itu ada tak? Kalau sudah tahu, sudah paham, yakin sudah kuat, putus keyakinan itu, baru belajar. Yang kita cari itu ada ke tidak dengan guru? Kalau tak ada, jangan. Sia-sia nanti. Pastikan dulu apa yang kita cari itu ada dengan guru itu. Yang kedua, guru itu buat tak apa yang dia cakap? Dia amalkan apa yang dia cakap tu. Apa yang dia ajarkan, dia sendiri buat ke tidak? Kalau dia cakap tak serupa dia buat, tinggalkan guru itu. Itu guru penipu. Faham tak? Cakap tak serupa buat, faham tak? Yang ada preach and dia practice lah. Yes, good. Jadi buktikan sampai tahap besar. Ya, mesti sampai nyata. Mesti tahap nyata. Esa itu nyata. Esa itu belum lagi. Sebelum dia bertukar ganti. Sampai dia boleh bertukar ganti. Ketika you belum pakai baju, serupa tak sesudah you guna baju? Pakai baju. Sama tak? Itu dia. Apabila baju you sudah Esa kepada you kan sudah bertukar. Begitu maksudnya Maria. Kepahaman ini tak ada engkau dapat di guru-guru yang lain. Sebab gurunya belum sampai tahap matlamat yang dia cakap itu. Ketika baju itu belum Esa kepada kamu belum disebut manusia. Ketika baju itu Esa kepada kamu Maria, maka kamu dipanggil manusia. Sempurna. Maka tiada lagi baju itu kamu lihat. Kerana baju Maria Esa ada. Tak tahu lagi mana baju, mana Maria. Ini disebut bertukar ganti. Sedapkan dengannya Maria, nyaman dan
Ya. Ini yang dipanggil paham. Ketika engkau jauh daripada aku dikarenakan kekotoran zahirmu, ketika aku zahir pada dirimu dikarenakan kesucian dirimu, ketika tiada dirimu maka akulah yang ada nyata pada dirimu, ketika kau nyata maka aku tiada. Apabila kau nyatakan dirimu di diriku, maka kafir jindik yang nyata. Akulah sebenar-benar diri rahasia yang nyata pada diri zahirmu, yang diri zahirmu sudah sentiasa sudah suci sehingga kusaksikan, maka akulah yang nyata pada diri zahirmu. Disaksikan oleh Ahmad bin Allah Muhammad Aminullah. If you wanna to same me and me, if you, me it's you. Repeat, Guru. If you same to me, yeah, it's me, it's you. Same, ah? Yes. Isa. Yes. Isa is the same. Rata-rata. Rata-rata. The meaning of same, Isa. Isa the meaning of rata-rata. Same level, ah? Yeah. Compact. Isa is compact. You are is the important, same to me. If you wanna to same me, sentiasalah disaksikan. Maka aku sentiasa menyaksikan akan kesucian diri zahirmu. Tanpa aku menyaksikan dirimu, maka batallah apa-apa yang kau lakukan, maka batallah apa-apa yang kau amalkan, maka batallah kau menjadi manusia sebenar. Kau bukan manusia, kau haiwan yang nyata. Akulah diri sebenar-benar dirimu, yang esa kepada diri rahasia, yang diri rahasiaku esa kepada diri Muhammad, diri rahasia Muhammad esa kepada diri Zat Maha Suci, dipanggil Rasul sebagai af'al diriku. Maka jadilah engkau insan kamil mughammil menuju ghaib Allah, ma fi inna lillahi ilahi raji'un. Barakallah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mm-hmm.